Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah kita baca pada pagi ini sambungan surah Al-Baqarah. Hari ini kita baca sekali lagi, kita ambil dari ayat yang ke-55. Ambil ayat yang ke-55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam di atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita dah tadabbur ayat yang ke-55 itu, di mana orang-orang Bani Israel apabila setelah daripada mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan menyembah anak lembu, patung anak lembu, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar membunuh diri mereka sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berlakulah pembunuhan beramai-ramai yang kita sebut semalam, hampir mati itu 70,000. Ada yang tinggal di kalangan mereka, kemudian mereka meneruskan kehidupan bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah daripada itu, mari pula ujian yang seterusnya. Itulah setelah Nabi Musa alaihi salam dia pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bawa balik alwah, papan catatan dia, yang tercatat padanya kitab Taurat. Lalu bila dia bawa balik kepada kaum dia, bila balik kepada kaum dia, akhirnya mereka kata, kalau macam mana kami nak percaya bahawa ini betul kitab Allah? Kami tak akan beriman kepada kamu sehingga Allah sendiri mari bagi tahu kepada kami, ini kitab aku. Maka ambillah dia. Dia nak supaya dia nampak Allah Ta'ala, dan dia nak ambil kitab tu direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah boleh bercakap dengan kamu dan kami tak boleh bercakap dengan Allah? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka sekali lagi, lalu sebahagian daripada mereka atau mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka pula, dan Nabi Musa AS memerintahkan mereka supaya ambil kitab Taurat ni. Disebut dalam tafsir bahawa mereka tetap juga tidak mahu ambil, lalu sebahagian daripada mereka yang tidak ambil itu, ataupun mereka yang tidak ambil itu,
akhirnya dibinasakan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bersambung lagi kisah mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dhallalna, kami naungi mereka. Kami naungi mereka 'alaikumul ghamam, dengan naungan awan. Iaitulah waktu mereka berada dalam kesesatan, sesat di padang pasir 40 tahun kan. Lalu di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka lagi. Tengah-tengah sesat, tengah padang pasir itu panas terik matahari, lalu Allah taala datangkan awan untuk meletup, melindungi mereka. Nak cari pokok payah, bayang tak jumpa. Tiba-tiba Allah bagi lagi kemuliaan kepada mereka, lalu datang awan menaungi mereka. Wa huwa as-sahabul abyad, awan yang berwarna putih yang menaungi mereka dalam kesesatan supaya melindungi mereka daripada teriknya matahari. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala bagi lagi kepada mereka, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka al-manna wassalwa, dua jenis makanan yang mereka dapat makan dalam kesesatan tersebut. Satu makanan dia, nama dia al-manna. Al-manna ni kalau bahasa kita sekarang ni disebut dia kanal man yanzilu alaihim alal ashjar. Dia Allah Ta'ala berikan kepada mereka, turun kepada pokok-pokok. Lalu daripada pokok tu mereka toreh keluar al-manna. Dan sekarang ni kita panggil dia, sebahagian daripada orang kata dia adalah Arabic gum. Arabic gum tu kan? Tahu Arabic gum? Tak tahu. Dia macam abangnya summul Arabi, summul Arabi. Arabic gum tu dia macam apa, getah pokok. Gum tu getah lah, getah pokok. Bukan getah pokok, bukan getah pokok getah dah. Getah pokok jernih tu. Dia bila kita toreh tu dia keluar macam getah pokok tu. Lepas tu dia kutip ambil. Okey. Dia jernih, dia macam resin gitu. Getah kalau orang buat air katira dia panggil getah anggur. Tak aja tengok kedai Arab pergi nak, kalau nak tengok pergi kedai Arab kan, banyaklah. Baik, fayakuluna minhu ma sya'u, maka mereka makan daripadanya sebanyak yang mereka nak. Qala Qatadah kana al-man yanzilu alaihim fi mahallatihim suqut as-salj ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal yasqitu alaihim min tulu'il fajr ila tulu'is syams. Ada yang berkata Imam Qatadah, dia turun kepada mereka seperti turunnya salji. Ada juga kata lagu tu. Dia turun dalam keadaan warna putih seperti susu, dan rasanya manis seperti madu atau lebih manis daripada madu. Jadi turun ke atas mereka daripada waktu fajar sehinggalah waktu terbitnya matahari. Dan mereka ambil kadar keperluan pada hari tersebut, tidak boleh disimpan untuk esok hari. Mana daripada hari ni ambil makan hari ni, esok ambil tiap-tiap hari lagu tu. Kecuali pada hari Sabtu, hari yang ke hari Sabtu lah, belum hari Ahad. Hari Ahad hari pertama, hari Sabtu hari ke-7.
Hari Sabtu bagi mereka tak boleh tangkap ikan, tak boleh cari makanan. Dia hari untuk ibadat. Jadi dia ambil hari ke-6 tu, dia akan simpan juga untuk hari Sabtu. Jadi mereka ni makanlah begitu, makan. Dipanggil al-manna. Yang kedua Allah Ta'ala bagi as-salwa. Al-manna ni kana ta'aman wa halawah. Dia menjadi makanan yang menutup kekenyangan, dia juga menjadi manisan yang memberikan rasa manis. Ini nikmat Allah Ta'ala beri kepada mereka. Bahkan kalau manna ni dicampur dalam air, maka dia menjadi satu minuman yang baik untuk tubuh mereka. Tubuh mereka. Tak apalah, jadi macam mana tu, yang penting Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel ni sejenis makanan dan juga minuman. Kalau dicampur dalam air jadi sedap, kalau dimakan saja pun boleh. Jadi al-manna ni mereka dapat makan dan minum daripadanya sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma salwa, adapun salwa ni pula sejenis burung. Sejenis burung. Jadi burung tu mari kat dia, akhirnya mereka dapat tangkap burung tersebut, kemudian dapat makan daripada burung tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka makanan dan juga minuman kepada mereka. Begitulah juga burung tersebut dia makan setiap hari. Dan dia ambil daripada burung tersebut keperluan harian mereka. Dia tak simpan dah, tak boleh nak simpan. Esok makan lagi, lusa makan lagi. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum." Makanlah daripada perkara yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Ini satu perintah dari Allah yang memberikan keharusan dan memberikan petunjuk serta kenikmatan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata makanlah, mana Allah suruh makan. Kenapa Allah suruh makan? Nak menyatakan harus untuk makan, dan nak menyatakan cara untuk makan, dan menyatakan panduan anugerah mereka yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kulu, suruh makan. Min tayyibat, makan cara benda yang elok-elok. Ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi ada perintah, ada jenis makanan nak makan, dan ada juga pesanan kepada anugerah Allah untuk mereka. Jadi kita ni pun lagu tu juga, bila Allah suruh makan, makan. Tapi waktu makan, pilihlah yang baik-baik yang Allah bagi kepada kita. Setelah makan, puji Allah, kerana Allah lah yang memberi kepada kita rezeki tersebut. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kami menzalimi mereka, atau tidaklah mereka menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Okay? Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri, iaitu apabila kami suruh mereka makan, kemudian kami suruh mereka menyembah Allah yang memberikan kepada mereka makanan, tiba-tiba mereka menyelisihi perintah Allah dan mengkufuri nikmat Allah. Lalu mereka tidak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Mereka ingat mereka menzalimi, ataupun mereka hebat, boleh lawan Allah. Allah Ta'ala kata mereka tidak menzalimi kami, tapi sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tak boleh tipu Allah ni, mana boleh tipu. Siapa yang tipu Allah, sebenarnya dia tipu diri mereka sendiri. Jadi ini yang berlaku kepada orang Yahudi, Bani Israel.
Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada, sebab Allah anugerahkan kepada mereka nikmat, lalu Allah suruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sama juga, Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami bagi kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Macam mana cara bersyukur? Ialah kita taat kepada perintah Allah. Syukur dengan lisan ni mudah nak sebut, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Tapi syukur dalam hati bahawa semua nikmat yang kita dapat ni datangnya dari Allah dan tak ada sikit pun daripada kekuasaan kita. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kepada kita, tak dapat. Dan syukur dengan anggota, setelah daripada kita dapat rezeki itu, kita makan dan minum memberikan kekuatan kepada kita, hati kita bersyukur, lalu terzahir pada anggota kita dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak mentaati Allah serta mengingkari larangannya, maka orang ini sebenarnya dia menzalimi diri mereka sendiri. Bukan Allah yang rugi di saat mereka tidak beriman kepada Allah. Bukan Allah yang rugi di saat seorang itu tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya yang rugi adalah diri mereka sendiri. Dalam semua keadaan, bukan Bani Israel, sampai zaman kita pun memang lagu itulah. Kalau semua orang tidak beriman kepada Allah, rugi dah Allah. Semua orang, bukan seorang, bukan dua orang, semua orang, berbilion manusia tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, rugi dah Allah? Tak rugi. Allah memiliki makhluk dia yang menyembah kepada dia, mentaati dia sepanjang waktu. Pokok bertasbih kepada Allah, binatang bertasbih kepada Allah, malaikat bertasbih kepada Allah, gunung ganang bertasbih kepada Allah, langit, bulan, bintang, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bertasbih kepada Allah. Allah memiliki makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan di langit tu kata Nabi SAW, tidak ada ruang sebesar 4 jari melainkan di sana adanya malaikat. Di langit ni tak ada ruang sebesar 4 jari ni melainkan ada padanya malaikat yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia tak nak beriman, tak ada masalah bagi Allah. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah Ta'ala kata. Bahkan kalau Allah berkehendak, dia matikan kamu, lalu dia datangkan makhluk yang lain sebagai ganti. Mu tak nak beriman, okey, lepas mati Allah Ta'ala mari orang lain pula. Hatta kalau semua manusia kufur kepada Allah, dalam hadis qudsi ni, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau orang pertama daripada kamu sehinggalah orang terakhir daripada kamu, semuanya kufur kepada Allah. Semuanya kufur kepada Allah, maka tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun. Tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun. Jadi bila orang tidak beriman kepada Allah, yang rugi adalah dia. Sebab tu kita minta agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang taat kepada Allah. Kerana itulah nikmat yang sebenar yang Allah bagi kepada hamba-Nya. Allah bagi dunia kepada semua orang. Sama ada orang yang Allah suka
ataupun orang yang Allah murka. Allah bagi dunia kepada semua orang, sama ada orang yang Allah suka ataupun Allah yang murka. Bani Israel, dia tak taat kepada Allah, dalam keadaan dia menzalimi diri mereka sendiri, Allah bagi kepada mereka al-manna was-salwa. Maknanya Allah beri dunia ni kepada orang yang dia suka dan juga orang yang dia murka, tak kisah. Lepas itu kita tengok orang non-muslim, dia tak beriman kepada Allah, tapi kekayaan dunia mereka melebihi kekayaan seorang muslim. Pasal apa? Sebab dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Sebaliknya Allah memberikan akhirat hanya kepada orang yang dia suka. Jadi macam mana Allah beri akhirat kepada seorang hamba? Maka hari ini kita dapat tengok sebagai tanda. Bila Allah beri kepada dia akhirat, Allah jadikan dia di dunia ni beriman kepada Allah, beramal kepada Allah. Maknanya Allah bagi kepada mereka kenikmatan akhirat. Cuma dia tak nampak, mereka tak nampak. Akhirat Allah bagi hanya kepada orang yang Allah Ta'ala suka. Dunia Allah bagi kepada orang yang Allah suka dan orang yang Allah murka. Jadi kat mana kita nak? Kita nak akhirat. Jadi tanda akhirat ialah hari ini siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka sebenarnya dia mendapat kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan dunia. Allah bagi kepada dia anugerah, taufik, hidayah. Dia salat 5 waktu. Dia tahu berzikir kepada Allah, dia tahu baca Quran, dia boleh hadir dalam majlis ilmu, dia boleh mulazamah datang ke masjid, dia salat berjamaah, dia buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dalam agama. Maka inilah sebenarnya kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Sebab tu kita baca sama-sama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan, Allah jadikan dia faham tentang agama dia. Bahasa mudah kan? Allah bagi kepada dia tiket syurga. Nak masuk syurga tak boleh lagi, tapi Allah bagi kepada dia tiket syurga. Okay? Apa itu tiket syurga? La ilaha illallah. Itulah dia tiket syurga. Siapa nak masuk syurga di akhirat, maka Allah perkenalkan dia dengan tauhid. Allah bagi kepada dia beriman di dunia, maka itulah dia tiket akhirat, tiket syurga. Siapa yang tak ada la ilaha illallah, dia tak akan dapat masuk syurga. Kerana syurga ni milik Allah. Siapa nak masuk syurga kena beriman kepada Allah di dunia. Akhirat tak boleh. Akhirat ni hari pembalasan. Dunia ni siapa nak masuk syurga di akhirat, dia akan beriman kepada Allah di dunia. Siapa yang tak beriman kepada Allah di dunia tak akan dapat masuk syurga di akhirat. Kerana Tuhan yang memiliki syurga adalah Tuhan yang menciptakan dunia, dan Tuhan itulah yang nak kita sembah dia waktu di dunia untuk dia balas di akhirat dengan syurga. Jadi tiket syurga adalah kalimah la ilaha illallah. Adapun amalan soleh gapo semua sekali itu, kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita ni dipanggil gigi, dia gigi yang menentukan darjat di dalam syurga. Amal soleh kita yang memasukkan kita ke dalam syurga, rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang beriman kepada Allah, dia mendapat rahmat dari Allah, maka layak dia masuk syurga. Siapa yang tak beriman kepada Allah, dia tidak layak mendapat rahmat Allah di akhirat, dan dia tak layak masuk syurga. Habis itu amalan kita. Amalan kita ni Allah jadikan sebagai penanda untuk kedudukan tinggi rendah dalam syurga.
Orang wajib baca Quran, iqra wartaki, naiklah baca tinggi, makin lama makin naik darjat dia. Pasal apa mu naik darjat ni? Sebab baca Quran. Pasal apa mu naik darjat ni? Sebab salat. Pasal apa mu naik darjat ni? Sebab sedekah. Pasal apa mu naik darjat ni? Sebab puasa. Masuklah pintu ni, pintu puasa. Masuklah pintu ni, pintu sedekah. Masuk tu kedudukan ketinggian dalam syurga tu berdasarkan amalan masing-masing. Ada orang duduk syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Ada orang duduk syurga rendah. Tapi semuanya tekad nak masuk syurga ialah la ilaha illallah. Sebab tu keindahan Islam duduk pada kalimah tauhid tu. Indahnya Islam duduk pada kalimah la ilaha illallah. Sehingga apa saja yang kita buat dalam hidup ni adalah untuk mencari redha Allah. Inilah hak kita nak suruh orang faham tentang keindahan Islam. Ajak orang kepada tauhid. Ajak orang kepada tauhid dan tidak mensyirikkan Allah. Bukan sekadar beriman kepada Allah, tapi meninggalkan sebarang kesyirikan. Saya sebut analogi baru ni, contoh tuan-tuan. Syirik ni syarikat. Syirik ni syarikat. Bahasa syarikat ni maknanya kongsi. Orang yang mensyirikkan Allah, dia menjadikan bagi Allah rakan kongsi. Dan sebenarnya Allah Allah sangat tidak berhajat kepada rakan kongsi. Sewaktu Allah ciptakan langit dan bumi ni, dia ciptakan secara sendiri dia, seorang dia. Satu-satunya dia, pencipta sekalian alam. Allah tidak berhajat kepada rakan kongsi. Maka begitulah juga dalam ibadah. Allah nak hanya dia disembah dan dia tidak berhajat kepada rakan kongsi. Dan rakan kongsi bagi Allah ni tak semestinya orang tu bagi 50% share. Kalau kita kata Allah ni dia memiliki 100% share untuk ibadat, contohnya ibadat kita ni 100% milik Allah. Jadi orang yang nak mensyirikkan Allah, tidak semestinya dia pergi sembah selain Allah 100%. Boleh jadi dia 50-50. Dia sembah Allah, dalam masa yang sama dia pergi sembah benda lain juga. Dan boleh jadi dia berlaku syirik dengan hanya 1%. Dia semayang, dia puasa, dia berapa, tiba-tiba dalam satu perkara dia berdoa kepada selain Allah. Dia minta dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, sedekah kerana Allah. Tiba-tiba dalam bab doa dia pergi doa kepada selain Allah. Maka 1%. Ataupun dia menganggap agama mana-mana pun sama je. Tu lebih daripada 1% dah tu. Kalau dia kata level semua agama ni sama, maknanya dia letak Islam ni sama dengan orang lain, bagi dua 50-50, tu baru sama. Kalau dia kata macam tu, dia telah meletakkan Islam sama nilai dengan lain, maka itu bahaya. Sebab tu kita di akhir zaman ni pesan senantiasa kepada anak kita, keluarga kita, keindahan Islam ialah pada mentauhidkan Allah, bahawa kita tidak menyembah melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyembah selain Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah tak rugi, kita yang rugi. Inilah yang Allah Ta'ala sebut kepada Bani Israel, dan kita ambil iktibar kepadanya. Jadi macam mana mereka menzalimi diri mereka sendiri? Mereka tak buat Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh, ayat yang seterusnya, wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan mereka pergi, Allah panggil apa? Masuk ke dalam Baitul Maqdis dan suruh berperang dengan satu kaum di situ. Sehingga mereka kata kepada Nabi Musa, tak apalah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ginilah Musa, Nabi Musa, kita kan Allah dah bagi nikmat dah banyak, Allah tolong banyak dah dia ni. Dia pun sangka kalau nak menang pun Allah tolong juga. Takat Nabi Musa yang pergi, Allah tolonglah Nabi Musa, kami duduk sini dia tunggu. Ni punyalah dia ingkar kepada perintah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh mereka pergi masuk kota, mereka enggan. Wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Bila dia nak fa umiru bidukhulil ardil muqaddasah wa qitali man fiha minal amaliqil kafarah fanakalu an qitalihim wa da'ufu wastahsaru. Mereka cerita ni, mereka bila mereka tak nak, makin bersesak lagi. Allah Ta'ala sesakkan lagi mereka bila dia tak nak berperang, tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian bila mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam melalui pintu dalam keadaan bersujud, mereka diperintahkan masuk kepada Baitul Maqdis, makan dengan apa yang mereka nak, kemudian masuk pintu dalam keadaan sujud atau bersujud, tunduk kepada Allah. Masuk di sini ulama tafsir sebut sujadan di sini raki'an ataupun dalam keadaan khudu'. Masuk kota tu dalam keadaan tunduk, jangan sombong. Okey. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan lagi, wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittatun, yakni keampunan Allah. Mintalah keampunan, naghfir lakum khatayakum, kami ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, wasanazidul muhsinin, kami akan tambah lagi nikmat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi Allah dah bagi nikmat makan salwa, manna, kemudian Allah perintahkan mereka, apa dia tadi? Masuk kepada negeri al-ardal muqaddasah, itulah Baitul Maqdis. Pergi sekalian kamu ke Baitul Maqdis, kemudian perangi orang hak sana, ada orang kafir, perangi mereka. Lepas kamu perangi itu, dalam keadaan kamu diberi makan dan minum, fakulu minha, makanlah dan minumlah selama kamu diberi makan dan minum tu. Wadkhulul baba sujada, kemudian masuklah pintu tu dalam keadaan sujud, tunduk. Wa qulu hittatun, kemudian mintalah keampunan daripada Allah. Dalam tafsir Allah Ta'ala ataupun dalam tafsir ulama sebut, perintah ni sama lebih kurang Allah Ta'ala sebut kepada orang Islam bila dapat tawan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bila kamu dapat tawan kemenangan tu, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Allah Ta'ala suruh beristighfar. Bila dapat kemenangan, tunduk kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Sama perintah dia. Orang Israel pun Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh lagu tu, kepada orang Islam pun Allah suruh lagu tu. Bila kamu dapat masuk negeri tersebut, masuk dalam keadaan tunduk, kemudian beristighfar kepada Allah. Wa qulu hittatun, katalah hittah. Hittah tu makna minta keampunan dari Allah. Tiba-tiba geng ni
dia tukar fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, lalu mereka tukar apa yang kami perintahkan kepada mereka. Mereka tukar apa yang diperintahkan kepada mereka. Tukar macam mana? Allah tu suruh tunduk, memang dia tunduk sungguh, tapi dia masuk ke belakang, masuk belah punggung dulu. Tunduk tapi masuk belah punggung, bukan tunduk nampak tidak tunduk lah, maknanya membelakangi. Kemudian bila Allah Ta'ala suruh kata hittatun, dia kata hintatun. Hittatun tu minta ampun, hintatun tu gandum. Jadi orang suruh cari istighfar, cari keampunan, dia pergi cari gandum. Tapi ringkas ceritanya, mereka ni ingkar kepada Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Sebab tu mereka ni suka ubah ayat Tuhan. Allah suruh A, dia pergi buat B. Ni dia suka modify. Hak Allah Ta'ala suruh, dia buat lain. Ini antara perangai hak Yahudi, perangai Bani Israel. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, dia tukar hak Tuhan suruh, dia pergi buat hak lain. Ni perangai dia. Suruh masuk tunduk, dia tunduk tapi masuk ke belakang. Suruh minta ampun, dia pergi minta gandum. Dia tukar apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tukar mengikut hawa nafsu dia. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu hukuman dia. Rijzan minas sama, hukuman dari langit, disebabkan apa yang mereka lakukan. Baik. Yakni al-azab, kami timpakan kepada mereka azab dari langit sehingga akhirnya mereka binasa. Mereka binasa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambillah iktibar daripada kisah ini. Jadilah seperti golongan sahabat Nabi. Disebut dalam tafsir ni, beza sahabat Nabi dengan sahabat ataupun peneman pendamping rasul-rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel ni mereka pengikut Nabi Musa. Tapi mereka ni bila susah sikit, banyaklah dia punya songeh dia. Sahabat Nabi tidak lagu tu. Dan paling mulia sahabat Nabi ni, dia tak minta dengan Nabi permintaan yang pelik-pelik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih daripada kalangan umat ni orang yang terbaik, yang tak minta dengan Nabi benda pelik-pelik. Dan mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi nak berjihad, Nabi nak tanya para sahabat, nak lawan orang Mekah mari. Nak lawan orang Mekah, orang Madinah ni, kalau kira dia tak ada kaitan dengan orang Mekah, dia hanya ada kaitan dengan Nabi je. Apa pasal dia nak pergi lawan orang Mekah hak mari surau Madinah? Tapi Nabi SAW, dia ada geng Muhajirin, dia ada geng Ansar. Kumpulan Muhajirin, kumpulan Ansar waktu di Madinah. Bila waktu nak perang, orang Muhajirin memang dia kena melindungi lah, sebab orang kafir Quraisy tu memang nak serang dia. Orang Ansar ni Nabi nak dengar je perkataan dia. Maka bangunlah Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin golongan Ansar. Dia kata, ya Rasulullah, boleh jadi kamu nak dengar jawapan kami. Kata Sa'ad ibnu Mu'adz, kami tak akan jawab seperti mana orang Bani Israel jawab kepada Nabi Musa.
Kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami nak duduk sini. Kamu perang dengan Tuhan kamu, kami duduk sini. Kami tak akan jawab macam tu. Kata golongan Ansar, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kamu pergilah dengan Allah untuk memerangi mereka, kami akan berperang dengan kamu. Ni sahabat Nabi, dia bersama dengan Nabi waktu susah dan waktu senang. Dalam perang Tabuk, dia tak minta benda-benda pelik. Dia sebut dalam tafsir, nak berjalan pergi perang Tabuk tu panah lagi, dahaga lagi, susah lagi. Ada orang naik unta, ada orang jalan kaki, perjalanan jauh. Tapi masa tu mereka tidak minta permintaan pelik-pelik, mereka sabar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka tak ada makanan, kumpul-kumpul makanan, ada catu-catu makanan. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka. Mukjizat Nabi pun ambil makanan sikit, cedok makan, cedok boleh makan, cedok boleh makan, cedok boleh makan. Makna lauk yang sikit tu akhirnya Allah bagi banyak. Tapi mereka tak minta dengan Nabi permintaan pelik-pelik seperti mana permintaan Bani Israel. Bani Israel ni kita akan baca ayat dah lah Allah Taala. Lepas pada tu Allah bagi pula air terpancar daripada 12 mata air. Air dapat, mana dapat, salwa dapat. Mari-mari dia minta pula. Dia kata boring lah makan jenis mana wasalwa je. Tak ada kau timun-timun kau, bawang-bawang kau, kacang-kacang kau kita boleh makan. Ini perangai Bani Israel, tak pernah syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Itu kita akan baca sambungan dia nanti. Mudah-mudahan kisah mereka ni kita jadikan iktibar dan kita jadi seperti orang-orang sahabat Nabi. Mereka tidak berhajat kepada benda-benda pelik dari sudut keduniaan dan juga orang panggil kehebatan. Tapi yang mereka nak adalah rasa tunduk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nilai kita di saat kita tunduk kepada Allah, kita patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya Islam bila kita mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-60, wa idistasqa Musa liqaumihi, pada minggu hadapan. Insya-Allah minggu depan ada lagi. Setelah minggu depan, lepas tu saya pergi umrah minggu depan, lepas pada tu lah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.